Kisah Batu Sumpah Kimanis. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa di Kimanis terdapat satu batu sumpah yang dinamakan Batu Sumpah Kimanis. Jika dilihat sekali imbas, batu yang terpacak tegak di tengah-tengah kampung Brunei Kimanis ini tidak ada bezanya dengan mana-mana batu seumpamanya yang boleh didapati di mana-mana. Namun siapa sangka, di sebalik penampilan batu besar ini, tersimpan satu kisah ngeri yang sangat signifikan dalam lipatan sejarah Kimanis. Terdapat pelbagai versi bagaimana Kimanis mendapat nama. Antaranya daripada pohon kayu manis yang dikatakan sangat banyak ditanam di kawasan ini pada masa dahulu. Selain daripada itu, versi yang lain pula menceritakan pada masa lalu kawasan ini banyak ditanami dengan pohon limau manis. Namun pada masa ini, kedua-dua jenis tanaman ini sudah tidak lagi ditemui ditanam secara besar-besaran. Sejarah lampau Kimanis sebahagian besarnya bersumberkan daripada cerita lisan yang diturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Walaupun sekadar cerita lisan, namun ia sangat penting bagi memberikan sedikit gambaran mengenai kehidupan masyarakat di Kimanis sebelum campur tangan pengaruh luar. Kisah Batu Sumpah Kimanis ini dikongsikan sendiri oleh Allahyarham Malik bin Haji Mokti yang mendakwa moyang beliau yang bernama Bada pernah diberikan kuasa oleh Sultan Brunei untuk mentadbir Kimanis sebelum tahun 1900 menerusi gelaran penyurat. Penempatan awal Kimanis dibina berhampiran kawasan sungai dan laut. Selain pekerjaan tradisional sebagai petani, penduduk di sekitar kawasan ini juga merupakan nelayan yang mahir dalam mengumpul hasil laut dan sungai. Pekerjaan ini masih diteruskan oleh kebanyakan penduduk di Kimanis sehingga kini, sungguh pun zaman telah berubah. Pada masa lalu, kampung-kampung dibina berasaskan kepada puak-puak dengan fahaman yang berbeza. Oleh yang demikian, permusuhan dan peperangan antara mereka adalah sesuatu yang biasa pada ketika itu. Di sinilah kisah berkaitan batu sumpah atau batu hidup Kimanis bermula, melibatkan figura tempatan yang dikenali sebagai Datu Pulang. Menerusi penulisan Azlan Selamat dari Universiti Malaysia Sabah, gelaran Datu adalah dipengaruhi oleh Kesultanan Sulu yang merupakan pesaing kepada hegemoni Empayar Kesultanan Brunei di Borneo satu masa dahulu. Datu Pulang merupakan ketua rumah panjang bagi kampung darat, iaitu nama lama kampung Brunei Kimanis satu masa dahulu. Satu konsep atau kod etika yang dipegang oleh masyarakat pada ketika itu, seandainya ingin bertandang ke sesebuah kawasan perkampungan, hendaklah melalui kawasan pintu masuk di hadapan kampung. Seseorang dianggap berniat untuk menceroboh atau menimbulkan huru-hara serta bersikap biadab sekiranya masuk ke kawasan kampung melalui laluan dari belakang. Penduduk kampung dalam kalangan lelaki dewasa sering beradu tenaga antara sesama sendiri bagi menunjukkan kegagahan masing-masing. Namun mereka akan pantas bersatu sekiranya perkampungan mereka diserang oleh orang jahat yang dikenali sebagai ayau atau lanun. Kepala para penceroboh ini akan dipenggal dan seterusnya diletakkan di atas ampaian rumah panjang. Upacara pemujaan di hadapan tengkorak musuh yang dikenali sebagai kukui biasanya akan dilaksanakan pada sebelah malam, bertujuan untuk mengelakkan roh si mati daripada mengganggu mereka. Sepanjang upacara, tarian tradisi dikenali sebagai tarian tangguga dengan diiringi paluan kulintangan akan menjadi sebahagian daripada ritual persembahan. Segalanya bermula apabila suatu hari, penghuni rumah panjang kampung darat turun mencari makanan di laut, sungai dan paya. Dikatakan pada hari itu, mereka semua sepakat untuk tidak ke kebun atau sawah. Hanya anak-anak kecil ditinggalkan di rumah panjang. Malang tidak berbau, rumah panjang kampung darat diserang sekumpulan ayau. Semua anak-anak kecil yang berada di rumah panjang ketika itu dibunuh, kecuali seorang kanak-kanak perempuan yang sempat bersembunyi dan menjadi saksi pada kejadian itu.
Setibanya Datuk pulang dan anak-anak buahnya daripada mencari rezeki, mereka sangat terkejut, sedih dan marah dengan kejadian yang menimpa rumah panjang mereka. Kanak-kanak perempuan yang terselamat daripada serangan ayau berkenaan segera menceritakan apa yang telah berlaku. Berang dengan kejadian itu, Datuk pulang seorang diri segera bertindak menuju ke kawasan perkampungan di sepanjang pesisir sungai, bermula dari kampung Kelatuan sehingga sejauh kampung Putatan untuk mencari mereka yang bertanggungjawab terhadap serangan itu, untuk menegakkan keadilan menggunakan tangan beliau sendiri. Beliau menegak anak-anak buahnya daripada ikut serta. Setelah beberapa lama Datuk pulang mengganas melunaskan dendamnya, akhirnya penghulu kampung Putatan mengarahkan 3 orang lelaki paling gagah daripada kampung beliau untuk menghentikan amukan Datuk pulang. Mereka akhirnya berjaya menemui Datuk pulang dan perkelahian pun tercetus. Datuk pulang berjaya menewaskan ketiga-tiga lelaki berkenaan namun tidak membunuh mereka, malah beliau mengarahkan mereka untuk kembali ke kampung Putatan dan menyampaikan pesan kepada penghulu mereka untuk berdamai. Sebaik pesanan itu tiba ke pengetahuan Datuk penghulu Putatan, beliau segera menyetujuinya dan mengatur satu pertemuan dengan Datuk pulang. Datuk pulang mengusulkan perdamaian, bukan sahaja melibatkan kampung mereka akan tetapi ke semua kampung yang berada di sepanjang tebing sungai. Datuk penghulu Putatan juga diminta untuk menyediakan sebuah bongkah batu yang besar untuk ditanam di kampung darat Kimanis sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian damai. Setelah tiba waktu dan hari yang dijanjikan, sebuah bongkah batu sebesar sepemeluk dewasa dibawa dari kampung Putatan. Batu tersebut dimuatkan ke atas sebuah perahu dan dibawa ke kampung darat Kimanis menerusi jalan laut. Setibanya ke atas darat, batu itu telah ditarik oleh seekor kerbau terpilih yang dikenali dengan nama Si Gendang Perang. Kain dengan corak bunga telah dililitkan ke sekeliling batu berkenaan sebagai simbol perdamaian dan penghargaan ke atas perjanjian yang bakal dibuat. Sebaik tiba ke lokasi yang ditetapkan, orang ramai saling bantu-membantu bersama-sama memacakkan batu besar itu. Seorang penjenayah yang telah melakukan kesalahan besar telah ditangkap pada masa yang sama dan diikatkan pada bongkah batu berkenaan. Setelah orang kampung, ketua-ketua suku dan para pahlawan yang dikenali sebagai orang gagah berkumpul, upacara sumpah perjanjian damai pun dimulakan. Penghulu kampung darat Kimanis, Datuk pulang mengetuai upacara itu. Semua yang hadir bersumpah tidak akan mengganggu atau melakukan pembunuhan sesama mereka. Seandainya ada dalam kalangan mereka yang melanggar sumpah berkenaan, darah mereka wajib ditumpahkan ke atas bongkah batu sebagai penebus bagi kesalahan mereka. Para ketua suku akan secara bergilir menikam pesalah itu sehingga mati. Sebaik sumpah perjanjian selesai, Datuk penghulu pulang segera mengarahkan batu sumpah berkenaan, disuapi dengan darah manusia yang telah melakukan kekejaman. Beliau telah memulakan upacara tersebut terlebih dahulu dengan mencabut kerisnya dan menikam pesalah yang telah diikat pada bongkah batu. Perbuatan itu diikuti oleh ketua-ketua puak yang lain dan para orang gagah sehinggalah orang jahat itu menemui ajal. Dikatakan selepas daripada peristiwa itu, permusuhan di antara puak sudah tidak wujud lagi. Sementara itu bersih cerita yang lain pula mengatakan, seandainya ada yang melanggar sumpah selepas itu, hukuman seumpamanya akan dilakukan ke atas mereka. Sebelum meninggal dunia, Datuk pulang sempat mewasiatkan agar jenazahnya dikebumikan berhampiran dengan batu sumpah atau batu hidup berkenaan. Jenazah beliau dikebumikan di dalam tajau besar seperti adat kebanyakan pribumi pagan Sabah yang diamalkan pada ketika itu. Batu sumpah ini mendapat julukan sebagai batu hidup apabila penduduk tempatan mula menyedari batu ini semakin tinggi dan membesar hari demi hari. Antara tahun 1945 sehingga 1946, bahagian atas batu itu pernah patah dengan sendirinya, namun bahagian yang patah itu dikatakan gaib sebelum secara misteri muncul di Kampung Kabang.
Seperti mana batu asal di kampung Brunei Kimanis, batu di kampung Kabang itu juga turut tumbuh dan membesar dari masa ke semasa. Menerusi beberapa cerita yang pernah sampai ke telinga penulis, sewaktu zaman pendudukan Jepun, ramai nyawa penduduk tempatan yang melayang di Batu Sumpah berkenaan lantaran dibunuh tentera Jepun. Kejadian itu dikatakan seakan menghina batu sumpah atau batu hidup ini, yang hanya dialiri dengan darah penjenayah kejam satu masa dahulu. Walaupun kisah rakyat Kimanis yang satu ini tidak disokong dengan rekod bertulis daripada zamannya, namun kewujudan batu sumpah ini adalah bukti kisah ini pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat Kimanis pada masa lalu, walaupun kemungkinan terdapat beberapa penokot tambahan cerita selepas beberapa generasi berlalu. Penduduk kampung Brunei Kimanis telah mengambil inisiatif dengan memperbaiki dan memulihara kawasan makam Datuk Pulang dan Batu Sumpah. Malangnya, seperti mana-mana kawasan yang dianggap keramat di negara kita, lokasi Batu Sumpah ini tidak terlepas daripada aktiviti-aktiviti berunsur syirik. Sekian, sila ikuti saya untuk info-info menarik seluruh dunia. Terima kasih.